Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk pembelajaran matematik pada hari ini, kita akan masuk bab baru iaitu bab 7, koordinat. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang koordinat. Okey, untuk subtopik kita adalah 7.1, jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, so ini adalah kriteria kejayaan iaitu apa yang kita nak capai di akhir pembelajaran kita untuk hari ini. Okey. Kita terus masuk kepada topik yang pertama iaitu jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, apa dia sistem koordinat Cartesian tu? Okey, sistem koordinat ialah satu kaedah untuk menentukan kedudukan titik. Okey, menentukan kedudukan titik atau objek yang biasanya dalam 1, 2 atau 3 dimensi. Okey, so ini adalah contoh untuk sistem koordinat kita. Okey, seterusnya, koordinat merupakan pasangan nombor XY yang dapat menentukan kedudukan suatu titik pada satah Cartesian. Iaitu ini adalah, okey, nampak kat sini kita ada satu titik. Okey, so ini adalah kita punya koordinat. Okey, titik ini adalah kita punya koordinat. Seterusnya, jarak di antara dua titik pada satah Cartesian ialah panjang garis lurus dari paksi X dan paksi Y dari asalan yang menyambungkan dua titik itu. Okey, paksi X dan paksi Y dari asalan. Okey, asalan kita adalah yang kosong ini, iaitu di titik persilangan di antara paksi X dan paksi Y. Okey, so kita tengok satu-satu dulu bahagian untuk sistem koordinat kita ni. Okey, so ini adalah apa? Ini adalah paksi X. Ini adalah paksi X. Dia, nanti akan cakap lebih lagi apa dia paksi X ni. Okey, seterusnya kita ada paksi Y. Okey. Seterusnya kita ada objek. Okey, objek yang kita nak cari tu, koordinat yang kita nak cari, iaitu kita akan ada satu titik lah. Kita nak cari objek ni duduk dekat mana, so kita kena ada satu titik. Seterusnya kita ada juga jarak. Okey, ini adalah jarak. Okey, ini juga adalah jarak yang akan bertembung pada titik tadi. Dia akan bersilang pada titik yang kita nak cari tu. Okey, jadi paksi X juga dinamakan sebagai paksi mengufuk. Okey, paksi X ni dinamakan sebagai paksi mengufuk. Okey, dan ditandakan dengan huruf kecil X. Okey, paksi Y ni pula, dia adalah dinamakan sebagai paksi mencancang. Okey, yang ni kamu perlu ingat tahu. Nanti bila soalan nanti, dia cuma cakap paksi mengufuk dan paksi mencancang. So, kena tahulah paksi mencancang tu apa dia. Paksi mengufuk tu paksi X ke Y ke. Yang ni kena ingat paksi mengufuk dengan paksi mencancang ni. Okey, seterusnya kita ada kosong. Kosong ni tadi apa dia? Dah cakap tadi dia adalah asalan kan. Yang merupakan dia titik pertembungan, titik persilangan di antara paksi X dan paksi Y. Okey. Dia adalah titik persilangan antara paksi X dan paksi Y dan dikenali sebagai asalan. Okey, asalan tu bermaksudnya adalah kosong. Okey, ditandakan dengan kosong ataupun kosong kosong. Okey, seterusnya titik tadi. Okey, titik tadi merupakan kedudukan koordinat. Okey. Inilah koordinat yang kita nak cari tadi tu, titik tadi tu. Kedudukan koordinat ditandakan dengan satu titik. Okey, seterusnya. Okey, jarak tadi. Jarak pada paksi X dinamakan jarak mengufuk. Okey, kenapa paksi X? Sebab, kita tengok kat sini. Dia adalah sebenarnya paksi X. Dia adalah selari dengan paksi X dekat bawah ni. So, dia sebenarnya adalah paksi X. Jarak tu. Okey, so sebab itulah nama dia adalah jarak mengufuk. Sebab paksi X kan paksi mengufuk. So, bagi jarak, dia adalah jarak mengufuk. Okay, begitu juga dengan
yang belah sini, dia adalah jarak paksi Y dan dinamakan jarak mencancang. Okey, kenapa dia paksi Y? Sebab dia adalah selari dengan paksi Y. So, bila selari dengan paksi Y, dia sebenarnya adalah paksi Y juga dekat sini. Okey, so dia dinamakan sebagai jarak mencancang. Okey, seterusnya kita pergi kepada jarak 2 titik pada satah Kartez. Jarak 2 titik pada satah Kartez. Okey, dalam sistem koordinat Kartez dibahagikan kepada 4 bahagian ataupun disebut sebagai 4 sukuan. Okey, apa dia 4 sukuan ni? Okey, jom kita tengok. Kita ada satah Kartez, iaitu kita ada paksi X dan paksi Y. Okey, jadi sukuan pertama. Ini adalah sukuan pertama. Okey, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, jadi nilai X dan Y bagi setiap sukuan adalah berbeza. Okey, nilai X dan Y bagi setiap sukuan ni adalah berbeza. Okey, iaitu kita tengok dulu untuk sukuan pertama. Okey, yang cikgu highlight warna kuning ni adalah sukuan pertama. Kita tengok dulu. Okey, nilai X dan nilai Y adalah positif. Okey, nilai X dan nilai Y adalah positif. Okey, kenapa positif? Tengok dekat sukuan pertama ni. Kita tengok nilai X dia. Kat bawah ni, dia adalah nombor positif. Begitu juga dengan Y ni. Tengok yang mencancang ni, nilai dia adalah positif. Okey, jadi untuk sukuan pertama, nilai X dan nilai Y dia adalah positif. Okey, seterusnya kita tengok kepada sukuan kedua. Okey, sukuan kedua, nilai X adalah negatif dan Y adalah positif. Okey, jadi kita dapat negatif X dengan Y. Betul lah, negatif. Tengok dekat bawah ni. Tengok paksi X dia, kita dapat nilai negatif. Negatif 6, negatif 4, negatif 2 dan seterusnya. So, untuk sukuan kedua ni, X dia adalah nilai negatif. Dan Y dia tengok dekat atas ni. Yang mencancang ni adalah positif kan. 1, 2, 3 adalah nilai dia. So, dia adalah positif untuk sukuan kedua. Okey, seterusnya untuk sukuan ketiga. Okey, nilai X dan Y adalah negatif. Nilai X dan Y adalah negatif. Kita tengok dekat sini nilai X. Okey, dia adalah nilai negatif. Begitu juga dengan nilai Y. Sebab dia adalah mencancang ke bawah ni. So, Y adalah akan dapat nilai negatif. Okey, seterusnya untuk sukuan keempat. Nilai X adalah positif. Dan Y adalah negatif. Okey, X positif, Y negatif. Kenapa X positif, Y negatif? Kita tengok kat sini X. Okay, X adalah dia dekat sini. So, dia adalah nilai positif. Dan Y dia adalah yang ini. Yang ini. So, dia adalah negatif. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada titik A dan titik B berada di atas satah Kartez. Okey, mana dia titik A dan titik B? Okey, kita ada satah Kartez. Lepas tu kita ada titik. Okey, kita ada titik A. Dan kita ada juga titik B. Okey, kita ada titik A dan titik B. Okey, seterusnya jarak di antara titik A dan titik B boleh diukur menggunakan dua kaedah. Okey, jarak. So kita nak kira, nak ukur jarak daripada titik A ke titik B ni. Macam mana kita nak kira jarak daripada titik A ke titik B ni? Okey, so garisan merah ni adalah jarak, dia punya jarak. Lepas tu dia ada garis. Okey, garis dekat garis mengufuk tadi. Dan kita ada juga garis mencancang. Okey, bila kita garis mengufuk dan garis mencancang ni, kita akan dapat satu lagi titik dekat sini. Kita akan bertembung dekat sini. Kita akan ada persilangan dekat sini. So, kita namakan dia sebagai C. Okey. Jadi, ini adalah jarak mengufuk tadi. Dan yang atas ni, yang mencancang. Okey, jarak mencancang. Okey, jadi macam mana kita nak kira jarak di antara titik A dan titik B ni? Okey, kita nak kira jarak di antara titik A dan titik B. Macam mana? Okey, kita tengok. Okey, jarak mengufuk 3 unit. Okey, tengok dekat sini. Kita ada 1, 2, 3 petak.
Okey, kenapa 3 petak ni bersamaan dengan 3 unit? Okey, tengok dekat sini pula. Okey, dia dah ada skala. Okey, kita punya skala 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kita punya skala untuk paksi X. So, kita tengok dekat sini. 1 petak bersamaan dengan 1 nilai. Okey, so kita tahulah dekat sini dia adalah 1 unit. So, sebab itulah untuk 1 petak ni, kita tahu dia adalah 1. So, bila 3 petak, dia 3 unit lah. Kita tengok juga untuk paksi Y. Okay, tengok skala dia pun, bila kita tengok 1 petak, kita akan dapat 1 nilai. Bila 2 petak, dia akan jadi 2. So, skala dia untuk paksi Y pun 1 juga. So, tengok jarak mencancang, iaitu 4 unit. Sebab kita ada, kira dia punya petak 1, 2, 3, 4. Okey, kita ada 4 petak. So, 4 petak bersamaan 4 unit. Okey, so macam mana nak kira jarak A ke B ni? Okey, jadi kita tambah aja. Okey, jarak mengufuk tadi, kita tambah aja dengan jarak mencancang yang kita dah cari tadi. Okey, so jarak mengufuk kita tadi adalah 3. Okey, dan tambah dengan jarak mencancang iaitu 4. So, dapatlah untuk jarak A ke B adalah 7 unit. So, 7 unit ni lah jawapan untuk jarak dari A ke B. Okey, ini adalah kaedah pertama tau untuk nak cari jarak titik A ke B. Okey, kita ada satu lagi kaedah sebab dia cakap ada 2 kaedah. Okey, kaedah yang kedua, kita pakai kaedah teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ni kita dah jumpa banyak kali kan. So, formula untuk nak cari formula teorem Pythagoras ni iaitu AB kuasa 2, iaitu yang kita nak cari ni, yang paling panjang ni. Okey, AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Okey, AC ni adalah jarak mengufuk kita tadi dan CB adalah jarak mencancang. So, kita kuasa 2 kan semua. Dan last sekali kita akan dapat AB sama dengan AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2 punca kuasa 2. Okay, mana dapat punca kuasa 2 ni? Iaitu daripada atas ni. Dia adalah kuasa 2. So, bila kita bawa dia ke kanan, sebab kita nak cari titik jarak titik AB je. Kita nak AB je. So, kuasa 2 ni kita tak nak. So, kita pindah ke kanan. So, akan jadilah dia punca kuasa 2. Okay, kita terus kepada contoh soalan, iaitu tentukan jarak di antara 2 titik pada satah kartes berikut. Okay, kita ada satah kartes. Okay, so kita nak tentukan jarak di antara titik D dengan E. Okay, nak tentukan titik D dengan E ni macam mana? Kita kena ingat tau. Okay, cikgu dah highlight tadi. Kita kena ingat. Ni adalah garis apa? Jarak apa? So, dia bersilang dengan paksi X. So, bila dia bersilang dengan paksi X, dia adalah jarak mengufuk. Okey, so kita nak cari jarak mengufuk DE ni berapa. Okey, jadi penyelesaiannya. Okey, kita tengok dulu skala pada paksi X ni. Kita tengok skala pada paksi X kita. Okey, dia dah ada, iaitu 10. Okey, skala untuk paksi X adalah 10. Dan kita tengok juga skala untuk paksi Y, iaitu 1. Tengok kat sini, dia 1, 2, 3, iaitu 1. Okey, seterusnya, jarak DE. Okay, lepas tu nak cari jarak DE ni, kita kira dia punya petak berapa. 1, 2, 3, 4. So, 4 darab dengan 10 unit tadi. Sebab yang ni kan jarak mengufuk. So, jarak mengufuk kita kena tengok paksi X. So, paksi X, skala dia kan 10 unit. So, sebab itulah kita darab dengan 10. 4 darab dengan 10. So, dapatlah jawapan dia adalah 40 unit bagi jarak di antara D dengan E. Seterusnya, kita tengok kepada contoh yang kedua. Okay, kita nak cari jarak di antara G dengan F ni. Okay, so dia adalah jarak apa? Jarak mencancang sebab dia selari dengan paksi Y, paksi mencancang ni. So, macam mana nak kira? Iaitu tahu dulu skala bagi paksi X iaitu 4. Dan skala bagi paksi Y adalah 2. Okay, lepas tu kita kira dia punya petak ada berapa. Okay, saya 1, 2, 3, 4. So, 4 darab 2 sebab dia paksi Y. So, paksi Y 2. Okay, paksi Y ni adalah skala dia 2. Okay, sebab tu 4 darab 2. Okay, so dapatlah jawapan iaitu 8 unit.
Okey, ini adalah untuk contoh yang kedua.